Hai pelajar saya, kali ini kita masuk bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik, apa akan kita belajar hari ini? 1. Kita akan belajar mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Kedua, menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Ketiga, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Baik, sekarang kita masuk bahagian 1, mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Pertama sekali, kamu mesti tahu bagaimana membezakan persamaan linear dan ketaksamaan linear. Baik, saya mulakan dengan satu situasi. Dalam satu sekolah, biasanya satu kelas boleh menempatkan 35 orang pelajar. Dengan menganggap bahawa Y sama dengan bilangan pelajar lelaki, X sama dengan bilangan pelajar perempuan, maka hubungan Y tambah X sama dengan 35 dapat dibentuk, di mana tata tanda persamaan digunakan. Dan dalam persamaan ini ada dua pemboleh ubah Y dan X. Kuasa tertinggi untuk kedua-dua pemboleh ubah adalah 1. Maka, hubungan ini boleh kita namakan sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Seterusnya, disebabkan penularan COVID-19, apabila sesi sekolah dibuka semula, dijangka saiz kelas akan dikurangkan mengikut SOP penjarakan sosial, iaitu satu kelas hanya boleh menempatkan maksimum 17 orang. Maka hubungan kali ini ialah Y tambah X kurang daripada atau sama dengan 17. Perhatikan kat sini, tata tanda ketaksamaan digunakan dan dua pemboleh ubah Y dan X digunakan. Maka, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh kita namakan untuk hubungan ini. Baik, terdapat 4 tata tanda ketaksamaan linear. Yang pertama, perhatikan pada tata tanda tersebut, didapati di sebelah kiri ada bukaan yang besar. Maksud dari situ ialah lebih besar daripada. Jadi kita boleh tengok contoh cara tulisnya. Y lebih besar daripada MX plus C. Yang kedua, tata tanda ini lebih kurang sama dengan tata tanda pertama. Tetapi di bawah tata tanda tersebut dah tambah satu garis. Ini membawa masuk lebih besar daripada atau sama dengan. Cara tulisnya adalah sedemikian. Baik, yang ketiga, kali ini tata tanda itu adalah berbentuk terbalik banding dengan tata tanda yang pertama. Sekarang ni, bukaan itu berada di sebelah kanan. Jadi, ini membawa masuk kurang daripada. Cara tulisnya, Y kurang daripada MX plus C. Dan yang keempat, dengan garisnya tambahan di bawahnya, ini membawa masuk kurang daripada atau sama dengan. Cara tulisnya adalah seperti sedemikian. Baik, sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Di sini, saya menggunakan 4 contoh. Yang pertama, tata tanda yang gunakan lebih besar daripada. Yang kedua, tata tanda yang melibatkan lebih besar daripada atau sama dengan. Yang ketiga, tata tanda kurang daripada. Dan yang keempat, tata tanda kurang daripada atau sama dengan. Baik, sebelum kita membuat sedemikian, satu garis lurus persamaan perlu dilukis. Jadi, untuk contoh ini, kita perlu lukis Y tambah X sama dengan 17. Baik, kita susun semula untuk persamaan tersebut sampailah wujud bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka dengan susunan ini, kita dapat tengok pintasan Y, iaitu sama dengan 17. Di sini, kamu boleh mula plot untuk pintasan Y, iaitu pada koordinat 0, 17. Seterusnya, kita boleh cari pintasan X dengan
anggap Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 17. Jadi, titik yang kedua boleh diplot, iaitu pada koordinat 17, 0. Lepas itu, disebabkan persamaan ini merupakan persamaan garis lurus, jadi anda boleh terus sambungkan kedua-dua titik dengan garis lurus. Dengan ini, garis ini lurus ini boleh dinamakan sebagai Y tambah X sama dengan 17 atau Y sama dengan negatif X tambah 17. Baik. Perhatikan pada sata chatis. Sekarang terdapat 4 titik A, B, C, D dengan koordinatnya telah ditunjukkan. Baik, kita lihat titik A. Koordinatnya, nilai X-nya adalah 7, nilai Y-nya adalah 10. Maka, kita gantikan kedua-dua nilainya dalam ungkapan Y tambah X. Jawapannya sama dengan 17. Seterusnya, jalankan langkah yang sama untuk titik B. Jawapannya 17 juga. Untuk titik C, jawapannya 23. Titik D, jawapannya 12. Baik, apa kesimpulan kat sini? Untuk titik A dan titik B, didapati nilainya sama dengan 17. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa titik A dan titik B memuaskan persamaan Y tambah X sama dengan 17. Memuaskan persamaan membawa masuk kedua-dua titik itu jatuh pada ataupun berada pada persamaan garisan Y tambah X sama dengan 17 seperti yang ditunjukkan pada paparan. Seterusnya, kita rujuk pada titik C. Nilainya adalah 23, di mana ia lebih besar daripada 17. Maka titik C memuaskan ketaksamaan Y tambah X lebih besar daripada 17. Dan di sini perhatikan kepada kedudukan titik C. Titik C sebenarnya berada di rantau warna purple. Dan warna purple itu ialah rantau Y tambah X lebih besar daripada 17 atau Y lebih besar daripada negatif X tambah 17. Baik, seterusnya, untuk titik D, jawapannya 12 adalah kurang daripada 17. Maka titik D memuaskan ketaksamaan Y tambah X kurang daripada 17. Jadi, rujuk sekali lagi pada kedudukan titik D. Didapati titik D itu berada di kawasan berwarna kuning, iaitu kawasan untuk ketaksamaan kurang daripada. Sekarang kita masuk bahagian ketiga, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Baik, untuk melorek rantau, satu garis persamaan perlu dilukis dan garis itu adalah berbeza berbanding kepada tata tanda yang digunakan. Mari kita tengok contoh yang pertama. Lorekan kawasan atau rantau Y lebih besar daripada negatif X tambah 17. Di sini, tata tanda lebih besar daripada tidak melibatkan garis persamaan. Maka, garis sembang digunakan. Dan disebabkan lebih besar daripada, maka kawasan ataupun rantau di atas garis sembang akan dilorek. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua, iaitu tata tanda ketaksamaan lebih besar daripada atau sama dengan digunakan. Disebabkan ada perkataan sama dengan, maka garis padu akan dilukis. Dan kawasan yang berada di atas garis padu tersebut akan dilorek seperti yang ditunjukkan pada paparan. Sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Tata tanda yang digunakan ialah kurang daripada. Tidak terlibat dengan persamaan, maka garis sembang digunakan. Tapi kali ini disebabkan kurang daripada, maka rantau di bawah garis tersebut dilorek. Sekarang kita tengok contoh keempat. Lorekan kawasan atau rantau
Y kurang daripada atau sama dengan negatif X tambah 17. Sama dengan, maka garis padu dilukis. Sama juga kawasan ataupun rantau di bawah garis tersebut dilorek seperti yang ditunjukkan. Maka secara kesimpulannya, untuk tata tanda lebih besar daripada, rantau yang dilorek ialah di atas garis sembang. Yang kedua, tata tanda lebih besar daripada atau sama dengan, rantau di atas garis padu dilorek. Yang ketiga, tata tanda kurang daripada, maka rantau di bawah garis sembang dilorek. Dan akhir sekali, untuk tata tanda kurang daripada atau sama dengan, rantau di bawah garis padu dilorek. Baik, di sini kita sudah habis bincang tentang 3 standard pembelajaran. Maka kita berhenti di sini. Sekian, terima kasih.